اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita masih pada ayat 233. Kita dah mula dan hampir separuh. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 232 kan. Dua tiga satu sedah kan? Dah kan? Okey. Ayat 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Pengajarannya pertama, tidak sah akad nikah sebelum berakhirnya tempoh iddah. Tidak sah akad nikah sebelum berakhirnya tempoh iddah. Sekiranya berlaku juga ia adalah penzinaan. Yang kedua, haram ke atas wali menghalang perkahwinan anak perempuannya atau orang yang di bawahnya sekiranya kedua-dua pasangan itu redha dan adalah orang yang baik. Yang ketiga, tidak sah nikah wanita tanpa wali. Tidak sah nikah wanita tanpa wali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis sahih riwayat Ahmad. Wali tidak ada hak. Nombor apa? Nombor 4. Wali tidak ada hak untuk memaksa anak perempuannya berkahwin dengan calon yang disukainya. Kerana hak bagi wanita untuk memilih siapa yang dia suka. Selagi mana ia tidak daripada orang yang tidak beriman. Yang kelima, janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan arahannya dan anak dara tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Tulis dalam bracket maksud hadis sahih. Maksud hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang ke-6, sekiranya wanita ingin berkahwin dengan pasangan yang tidak beriman atau buruk akhlaknya, maka wali ada hak untuk menghalangnya. Yang ke-7, hari akhirat adalah benar dan wajib beriman, dan setiap orang wajib beriman dengan apa saja yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hari kebangkitan, hisab, titian sirat, mizan dan sebagainya. Yang ke-8, mengambil pengajaran daripada hukum hakam Allah akan mengambil pengajaran
daripada hukum hakam Allah akan membersihkan jiwa seseorang. Dan akan mensucikan akhlaknya. Yang kesembilan, melaksanakan perintah Allah adalah salah satu penyebab yang akan mensucikan hati seseorang. Yang akan mensucikan hati seseorang daripada segala dosa-dosa dan sifat mazmumah. Yang ke-9, 10. Manusia adalah jahil dan tidak mengetahui walaupun mereka berilmu. Sebaliknya Allah mengetahui segala-galanya. Maka wajib setiap orang menyerahkan dirinya dan urusan hidupnya hanya kepada Allah yang Maha mengetahui. Okey, kita sambung tadabbur. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah mula ayat 233 kan? Iaitu berkenaan dengan hukum penyusuan dan juga hak anak yang sedang menyusu dan juga hak bekas isteri yang diceraikan ke atas suami. Jadi ayat yang kita dah belajar semalam ialah Allah kata apa? Bermula apa? Al-walidatu Walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Okey, ayat ni Allah nak beritahu walidat, ibu-ibu. Allah boleh je guna perkataan apa ibu dalam bahasa Arab? Itu wanita-wanita. Al-ummahat. Kan? Makna sama je. Walidat makna dia ibu, al-ummahat pun makna dia ibu. Kalau satu ummu, kalau ramai ummahat. Tapi kenapa Allah guna perkataan walidat? Allah tak guna perkataan ummahat. Sebabnya ialah Allah nak beritahu ayat ni lebih kepada wanita yang telah diceraikan dan dah habis tempoh iddah. Makna talak dipanggil talak bain. Biasanya wanita ni kalau dia diceraikan kemudian dia pula ada baby kan. Kemungkinannya apa dia? Dia tak nak menyusukan anak tu. Sebab apa? Dia anggap itu anak bekas suaminya. Dan hatinya pun tengah marah pada suami kan. Jadi Allah nak sebut perkataan ataupun ayat yang
mendorong dia untuk menyusukan anaknya. Di antara dua perkataan ni, kalau ummahat hanya menunjukkan ibu. Kalau walidat, makna asalnya apa dah? Yang melahirkan. Jadi kamu kena susukan. Sebab apa? Kamu yang melahirkan dia. Kan? Jadi antara ibu yang melahirkan dengan orang lain yang tidak melahirkan, siapa yang sepatutnya menyusukan anak? Ibu. Jadi Allah guna perkataan ini sebagai dorongan kepada ibu yang kadang-kadang dia tak nak menyusukan. Satu. Yang kedua, dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab lah, ada jumlah yang bermula dengan isim. Ada jumlah ayat yang bermula dengan fa'il. Ini fa'il ni. Sepatut ayat ni boleh macam ni. Turdi'na al-walidat. Hendaklah menyusu ibu-ibu. Makna fa'il, ini fa'il lah dalam bahasa Arab. Ini fi'lun, kata perbuatan. Yang ni fa'il makna pelaku. Sepatut ayatnya macam ni. Ini fi'lun, ini fa'il. Fi'lun perbuatan. Yang ni fa'il, pembuat. Tapi Allah mulakan apa? Allah dahulukan fa'il ni Allah letak kat depan. Wal walidat. Fi'lun yurdi'na kat belakang. Apa tujuannya? Juga tujuannya Allah nak beritahu, Allah nak fokus kepada apa? Bukan menyusu tu. Allah nak fokus kepada siapa yang kena menyusu. Jadi Allah sebut walidat di awal. Supaya apa? Isteri yang diceraikan bila dia dengar tu, kalau dia faham lah. Kalau isteri Melayu tak faham ni. Jadi kalau isteri yang faham, dia kata apa? Ya Allah, Allah mula dengan nama-nama ibu yang melahirkan. Jadi aku memang sangat patut menyusukan. Okey, kemudian Allah sebut pula aulad. Sepatutnya ibu-ibu yang melahirkan hendaklah menyusu. Bila sebut menyusu, fahamlah. Menyusu siapa? Anak lah. Jadi tak perlu sebut aulad. Tapi Allah sebut lagi. Allah sebut lagi, kemudian Allah sandarkan anak ni auladihinna. Hinna. Anak-anak mereka. Ini pun sama juga Allah nak bagi tahu pada ibu-ibu ni, yang kamu nak menyusu ni anak siapa? Anak kamu, bukan anak orang lain. Jadi kalau anak kamu, kamu lebih berhak untuk menyusukan mereka. Boleh? Dan di sini juga Allah nak beritahu yang paling berhak, yang paling utama menyusukan anak ialah ibu. Kenapa? Pertama, kasih sayang lah. Siapa yang paling sayang kepada anaknya? Ibu. Berbeza dengan kalau anak tu bagi kepada penyusu yang lain. Dia setakat menjalankan tugas sebagai penyusu je. Tapi kasih sayang tidak ada. Yang kedua, ulama kata, sebab susu ibu sendiri adalah lebih baik, lebih berkesan. Bahkan ada ulama yang buat kajian, dia kata, ada pepatah Arab, dia kata apa? Jangan bagi anak kamu disusukan oleh al-hamqa. Al-hamqa ni orang bodoh. Kenapa? Sebab kalau orang bodoh menyusukan anak tu, dia akan memberi kesan kepada anak. Dengan cara dia, dengan susunya, kan? Sebab tu kebanyakan anak-anak sekarang tak berapa cerdik. Sebab apa? Dia minum susu lembu. Jadi selain pada susu tu berzat, kemudian datang pula daripada ibu sendiri, banyak memberi kesan kepada anak tu. Kalau ibu tu seorang yang cerdik, seorang beriman, susu tu lagi berkesan kepada anak tu. Okey? Okey. Satu lagi, yurdi'na fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Selama? 2 tahun. Kemudian 2 tahun ni wajib ke sunat? Ulama beza pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan diutamakan.
Okey, lepas tu Allah kata apa? Ibu-ibu hendaklah menyusukan anak selama 2 tahun lengkap. Liman arada'an yutimma ar-rada'ah. Bagi siapa yang nak menyempurnakan sesuai dalam tempoh 2 tahun, silakan. Mana di situ sebenarnya ada pilihan. Maksimum dia 2 tahun. Kalau nak kurang, boleh. Tapi ada syarat nanti. Kalau lebih tu, makna tak berkesan dah. Di situ juga 2 tahun menunjukkan apa? Kalau nak menyusu ataupun nak jadikan anak itu anak sesuan, syarat dia mesti dalam tempoh 2 tahun. Makna baby tu umur 2 tahun. Kalau lepas 2 tahun je, tak boleh. Contohlah, kita ambil anak jiran ataupun anak kawan kita, umur dia 2 tahun 1 bulan. Kita pun bagi susu pada anak ni. Okey, anak ni kata lelaki kan. Dia telah menyusu dengan isteri kita ketika berumur 2 tahun 1 bulan. Dan kita ada anak perempuan. Apa hubungan anak perempuan kita dengan anak susuan ni? Boleh kahwin tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia menyusu ketika berumur lebih pada 2 tahun. Tak ada apa-apa. Ini minum 3 hari 3 malam pun tak ada apa-apa ni. Okey. Lepas tu apa dia? Lepas tu? Liman arada'an yutimma ar-rada'ah. Dan wajib. Yang ketiga, wajib ke atas bapa memberi nafkah. Nafkah tu sebenarnya wajib ke atas suamilah. Tapi nafkah iaitu makanan dan juga pakaian. Wajib diberi pada siapa? Dia sebenarnya asalnya wajib bagi pada bayi je. Ibu, suami, bekas suami tak wajib bagi. Sebab apa? Sebab dah habis tempoh edah. Dia suami ni wajib bagi nafkah kepada isteri sekiranya dia ceraikan isteri dalam tempoh edah, dia wajib bagi. Sebab itulah isteri yang diceraikan dalam tempoh edah, isteri tu kena duduk kat mana? Rumah suami dia. Sebab tu suami kena bagi terus. Sampai habis tempoh edah, dia tak wajib bagi dah. Tapi yang ni dalam isu menyusukan, dia kena bagi. Bukan kepada ibu sebenarnya, tapi kepada anak. Tapi sebab anak tu menyusu daripada ibu, kena bagi dua-dua sekali. Boleh faham? Kemudian lepas tu? Nak timbul soalan. Suami ataupun bekas suami nak bagi banyak mana? Mengikut kemampuan suami. Kalau suami boleh bagi 300 sebulan, 300 lah. Untuk makan dan pakaian. Kalau tak mampu, 150. Okey. Kemudian, lepas tu Allah kata apa? Sambung sini kan? Kemudian Allah bagi tahu tidak boleh memudaratkan antara satu sama lain. Hanya kerana anak tu. Kan? Jadi isteri nak memudaratkan suami, alasannya anak. Ini anak kamu, aku tak nak menyusukan. Siapa yang akan mudarat? Suami pun mudarat sebab kena cari penyusu lain dan anak pun mudarat. Ataupun suami memudaratkan isteri. Caranya apa? Tak bagi nafkah. Kamu wajib susukan anak aku, tapi aku tak nak bagi duit. Itu hukumnya haram. Kemudian, ditakdirkan suami meninggal. Siapa kena bagi nafkah pula pada bayi dan juga ibu yang menyusu tu? Wa alal waris. Sambungan, betul kan? Wa alal waris dan ke atas waris. Pewaris. Pewaris siapa ni? Sama ada pewaris bapa budak ni, kalau bapaknya mati, ataupun pewaris budak tu. Budak tu ada pewaris dia kan? Katalah dia ada harta dan dia mati. Siapa yang akan mewarisi? Pakcik-pakcik dia kan? Jadi katalah bekas suami itu dah meninggal, siapa yang wajib bagi nafkah kepada bayi dan juga ibu tu? Iaitu waris. Mislu zalik, seperti itu. Pakaiannya, makanannya, seperti demikian. Okey. Boleh tak? Yang 2 tahun dia nak pendekkan, nak menyusu 1.5 tahun je. Boleh, tapi syarat. Allah kata apa? Fa'in, maka sekiranya.
arada, kedua-duanya. Mahu. Tengok bahasa Arab. Syaratnya dua-dua kena ada kehendak. Sebab tu arada ni, alif ni menunjukkan dua orang. Kan? Kalau macam ni. Kalau qala, dia seorang berkata. Kalau dua orang, tambah alif je. Qala. Mereka berdua berkata. Kalau kataba, dia seorang menulis. Kalau dua orang, tambah apa? Tambah alif je. Jadi alif tu menunjukkan apa? Ialah maknanya apa? Dua orang je. Tengok bahasa Arab. Hanya satu huruf dah menunjukkan dua orang. Kalau terjemah apa dah? Telah menulis dua orang. Dua orang. Banyak tak huruf? Dua orang. Bahasa Arab? Satu je. Jadi mana lebih mudah? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Tapi tak pandai buat. Okey, sekiranya dua-dua mahu. Suami dan bakal isterinya fisala. Fisal maknanya fitam. Fitam ni berhenti menyusu. Mahu berhenti menyusu. Mana kurang daripada 2 tahun, setahun setengah ke, setahun 2 bulan ke, maka mestilah antaradin. Berhenti menyusu dengan taradin ni kerelaan kedua-duanya. Kerelaan dari kedua-duanya. Ini syarat pertama. Kalau nak menyusu kurang pada 2 tahun. Apa dia? Dua-dua kena setuju. Kalau bapa setuju, isteri tak setuju, tak boleh. Mesti kena 2 tahun juga. Okey, syarat kedua, watasyawurin, dan tasyawur apa dia? Bermesyuarat. Bermesyuarat. Dia tulis apa tu? Dan perbincangan. Apa beza ni? Taradin, dua-dua saling setuju. Tasyawur, bermesyuarat, apa beza? Ayalah, apa beza? Tengok bahasa Arab. Dia kalau reda saja tanpa tasyawur, tak boleh menyusu kurang pada 2 tahun. Kalau tasyawur saja tapi tak setuju, tak boleh juga. Boleh? Jadi soalannya, apa beza? Kadang-kadang dia setuju tanpa ada perbincangan dan memudaratkan anak. Faham? Setuju, okey, tapi satu lagi, kena ada perbincangan. Kalau kita menyusu sebulan setengah, mudarat tak anak ni? Nanti anak dah kurus kan? Lepas tu berhenti pula menyusu, mudarat. Tak boleh. Boleh? Jadi syarat nak menyusu kurang pada 2 tahun, apa dah? Pertama, sama-sama setuju. Yang kedua, mesti ada perbincangan untuk maslahat anak tu. Boleh? Di sini ada pengajaran apa dia? Pengajaran apa dia? Nak berhenti menyusu pun, mana benda yang kecil kan, pun Islam galakkan bermesyuarat. Kan? Berapa orang anggota Esko mesyuarat ni? 2 je. Apatah lagi nak bincang masalah besar, masalah negara kan? Masalah vaksin. Kena mesyuarat. Okey. Kalau dah setuju dua-dua dan hasil perbincangan dan jaga masalah anak-anak, anak yang disusukan, fala junah, maka tidak ada dosa, junah dosa ke atas kedua-duanya. Nampak? Makna apa tu? Kalau dia berhenti menyusu kurang pada 2 tahun,
tapi tidak ada kerelaan daripada kedua, hukumnya berdosa lah. Ataupun sama-sama setuju tapi tidak ada perbincangan sampai memudaratkan anak, hukumnya berdosa. Bila sebut berdosa, mana menyusu sampai 2 tahun ni sunat ke wajib? Wajib lah. Sebab tu Allah kata berdosa. Mana mungkin benda sunat kalau tak buat berdosa? Bila berdosa makna benda tu wajib. Okey. Wa in aradtum, dan sekiranya aradtum, kamu mahu, an tastarji'u, untuk apa dia? Diberi oleh orang lain bagi susu. Rada'am, menyusu. Kalau tambah dalam bahasa Arab, tambah alif sinta, mana minta menyusu. Makna sekiranya kamu nak minta orang lain menyusukan anak kamu. Untuk dia terjemah apa? Meminta orang lain ataupun penyusu lain menyusukan anak-anak kamu. Boleh tak? Katalah isteri tak nak menyusukan. Isteri tak nak menyusu, maka bekas suami berbincang dengan bekas isteri, okeylah, kalau kamu tak nak, kita cari penyusu lain. Maka Allah kata apa? Fala, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa alaikum, ke atas kamu, iza sallamtum, apabila, tapi dengan syarat apabila kamu serah, ma'ataitum, apa yang diterjemah apa ataitum, apa yang kamu setuju untuk beri. Apa ni maksud? Upah. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Makna boleh tak upah penyusu lain menyusu anak? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat apa? Ni, kena bagi upah. Upah ni yang disetujui oleh penyusu. Apa dia? Dia sebut ada 2, 3, 4 benda lah. Dia kena sama-sama setuju. Pertama, waktu menyusu bila? Pagi ke, petang ke, kan? Yang kedua, tempat menyusu. Kadang-kadang penyusu tak setuju menyusu di rumah suami tu. Suami pula tak setuju menyusu di rumah penyusu. Kan? Kemudian yang ketiga, kadar upah. Yang keempat, penyusu tu kena tengok bayi tu. Sebab apa? Sebab kalau bayi tu jenis 4 kilo, ada makan susu banyak kan, upah kena naik. Betul? Itu hak dia tu. Okey? Kemudian, kena buat dengan cara yang makruf. Tak boleh ada unsur menipu ke, ataupun menyakitkan hati ke. Dan ini berlaku juga kepada Nabi kita SAW. Nabi disusukan oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Dan sebab itulah Nabi berbangga, aku adalah orang yang paling fasih dalam masyarakat. Kata ulama, salah satu sebab Nabi fasih dalam masyarakat sebab apa? Sebab tempat Nabi menyusu di kawasan perkampungan orang yang betul-betul fasih dalam masyarakat. Memberi kesan. Kalau menyusu kepada perempuan mak saleh, okey? Boleh? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah
Tengok, last kali Allah tutup dengan apa? Makna daripada menyusukan, bagi nafkah, pakaian apa semua. Kemudian kalau tak ada bapa, kena pewaris dia kan. Kemudian kalau nak pendekkan daripada 2 tahun, kena berbincang, kena setuju. Semua tu dia dipanggil apa? Pengawal yang mendorong orang tu ikut perintah Allah pada takwa. Ini benar yang paling mahal ni. Kita pernah belajar sebelum ni apa? Allah kata apa? Yang pasal pergi haji tu. Tak ingat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu nak pergi haji. Tapi bekalah yang paling baik ialah takwa. Dan Nabi bersebut, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada. Inilah bekalah yang paling mahal. Kalau ada ni, laluan ke syurga lancar. Kemudian wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu annallah, sesungguhnya Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, basiro dan pada maha. Ini apa pula ni? Hujung ayat ni sebagai apa ni? Ini amaran. Kalau kamu tak menyusu betul-betul, ataupun janji nak bagi upah tapi tak bagi, kan? Tak bagi hak bekal isteri kamu, tak bagi pakaian apa semua, ingatlah Allah Maha melihat semua perbuatan kamu. Jadi akhirnya orang beriman sentiasa ikut perintah Allah. Sebab apa? Dengan di hujungnya Allah tutup dengan wattaqullah, kemudian wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Okey? Ada satu kisah berlaku di zaman Umar Ibn Khattab. Ada seorang lelaki, dia jumpa Umar. Lelaki ni dia ada apa dia panggil? Amah. Amah ni banyak hamba perempuan lah. Dan dalam Islam, tuan dia boleh bersama hamba tu walaupun tak berkahwin kan. Jadi isteri dia cemburu. Isteri dia cemburu. Maka dia buat apa? Dia suruh hamba tu dah berumur lah sikit. Dia suruh hamba tu minum susu dia. Dia ada anak yang kecil dan ada susu. Dia suruh hamba tu minum susu dia. Lepas tu dia kata apa? Lepas hamba tu minum susu, dia kata pada suami dia, hamba ni adalah haram ke atas kamu. Sebab dia telah menjadi anak sesuatu kamu. Jadi lelaki ni pergi jumpa Umar dan tanya, apa hukum ni? Hamba aku, dia minum susu isteri aku, dan isteri aku kata aku haram ke atasnya sebab dia dah menjadi anak sesuan aku. Umar kata apa? Kamu pukul isteri kamu sebab dia buat benda yang tak betul, dan kamu bukan menjadi anak sesuan dia. Sebab syarat nak menjadi anak sesuan ialah bayi yang baru lahir. Kamu dah umur berapa dah? Okey, habis cerita sesuan. Okey? Jadi siapa-siapa yang baru kahwin ataupun nak dapat anak, lepas ni pastikan anak tu menyusu dengan isteri dia. Kalau diquit itu cerita ayat seterusnya. Okey, wallazina, dan ini cerita bila suami meninggal, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan. Allah kata yutawaffawna. Yutawaffa makna diwafatkan. Mana orang ni diwafatkan oleh siapa? Allah.
Tapi Allah kata dalam surah Sajdah, Kul yatawaffakum malakul maut. Katalah wahai Muhammad, yang mewafatkan kamu ialah malakul maut. Tapi ada juga ayat yang Allah yatawaffa al-anfus. Allah yang mewafatkan jiwa. Tapi surah Sajdah Allah kata malakul maut. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Malakul maut mewafatkan dengan perintah Allah. Okey. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan oleh Allah minkum, dari kalangan kamu. Kalangan kamu makna orang beriman lah. Siapa yang mati ni? Suami. Wa yazaruna, dan mereka meninggalkan azwaja, isteri-isteri. Okey? Bila suami meninggal, maka isteri itu apa yang wajib ke atas isteri? Yang wajibnya ialah yatarabbasna. Kita dah jumpa ni. Yatarabbasna apa? Mereka hendaklah. Dia dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari' tapi makna dia fi'il amar. Sama juga yurdi'na, fi'il mudhari' tapi makna dia amar. Sebab tu bila terjemah, ibu-ibu hendaklah menyusukan. Yang ni pun sama. Isteri-isteri yang kematian suami, hendaklah mereka menunggu ataupun menahan. Hendaklah mereka menahan. Menahan apa ni? Bi'anfusihinna. Diri mereka. Menahan diri mereka berapa lama? Arba'ata ashhur. Arba'ah 4 ashhur, bulan. 4 bulan. Wa ashra, dan 10 hari. Tahan apa ni? Dalam ayat Quran ni Allah tak sebut. Allah sebut umum je, tahan diri kamu. Tapi dihuraikan dalam hadis lah. Tahan apa ni? Secara umumnya 4 perkara. Pertama, tahan diri daripada kahwin. Bila Allah kata tahan diri daripada kahwin, makna apa? Isteri ni memang tak sabar nak kahwin. Tak sabar nak kahwin. Tambah-tambah kalau isteri itu muda kan. Satu, tahan kahwin dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Yang kedua, tahan untuk berjanji dengan sesiapa untuk berkahwin dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Tak boleh dia kata, okey, saya dalam tempoh edah ni, habis je 4 bulan ni, saya akan kahwin dengan kamu. Tak boleh, haram. Haram. Booking awal kan. Yang ketiga, haram berhias, pakai cantik-cantik. Haram. Yang keempat, haram bermakeup ataupun pakai celak apa semua. Dan juga berpakai wangian, haram. Yang kelima, pakai perhiasan, emas, perak apa semua haram. Dan ada yang tambah, iaitu wajib tidur di rumah suaminya setiap malam. Pasal keluar tu ulama beza pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, tak boleh keluar rumah kecuali kerana ada keperluan, seperti nak pergi cek doktor, nak pergi bayar bil, kalau tak ada orang tolong bayar bil elektrik, nak pergi beli makanan. Dan kalau perlu pergi bekerja, wajib keluar pergi kerja saja terus, lepas tu balik rumah terus. Tak boleh lepas pergi kerja singgah minum cendol. Dan masa dia pergi kerja, tak boleh pakai cantik, tak boleh pakai wangian, tak boleh pakai barang kemas. Semua hukumnya haram. Kalau waktu situasi sekarang macam perempuan tu kerja di ofis kan, pergaulan, pakaian, tak boleh lah. Tak boleh lah. Muka jangan make up. Ustaz, kalau tak make up nampak macam pucat, biarlah pucat, yang penting kamu beriman. Jangan muka berseri tapi tak beriman. Okey. Anda, saya nak begitu di Kuwait.
Dia mana-mana isteri yang kematian suami, dia bagi cuti 4 bulan 10 hari. Cuti 4 bulan 10 hari. Kenapa? Sebab Allah kata kena duduk kat rumah. Kalau tak bagi cuti, dia terpaksa keluar. Kan? Rasanya itu dia satu-satu negara yang bagi cuti 4 bulan 10 hari. Isteri melompat dapat cuti. Walaupun sebab suami meninggal kan. 4 bulan 10 hari. Okey, boleh. Kalau katalah dia kat rumah, dia rasa takut ataupun dia rasa boring kan, boleh tak dia keluar rumah anak dia siang hari supaya tak stres duduk kat rumah? Ada pendapat kata boleh, tapi malam kena balik tidur rumah suami. Kenapa 4 bulan 10 hari? Dia sebenarnya angka-angka ni, kalau angka-angka yang disebut dalam Quran ataupun hadis, biasanya Allah tak sebut hikmahnya. Contoh solat 4 rakaat, siapa tahu kenapa 4 rakaat? Subuh 2 rakaat, siapa tahu? Dia Allah akan buat sesuatu mesti ada hikmah, tapi bukan semua Allah bagi tahu. Yang ni pun sama. Ada kata 4 bulan 10 hari untuk memastikan rahim dia bersih daripada saki-baki bekas suami tu yang meninggal kan. Tapi hujah tu tak boleh pakai. Kenapa? Sebab yang kena edah 4 bulan 10 hari, yang tua pun kena edah juga. Umur 80. Ada lagi tak mengandung ke apa? Tak ada. Ataupun yang baru kahwin tu umur dia 7 tahun. Haid pun tak datang. Mana hujah tu tak boleh pakai. Kan? Okey, dia sejarah dia, orang jahiliah, bila suami meninggal, apa dia buat dengan isteri tu? Zaman jahiliah. Iaitu dia kurung isteri tu yang kematian suami dalam satu bilik kecil dan duduk kat situ setahun. Dia tak dibenarkan mandi, dengan datang haid 12 kali dalam setahun tu, dengan kotor dengan apa duduk kat situlah. Dia tak boleh keluar. Dia bagi makan, hantar makanan, kemudian kurung. Jadi dengan busuk apa selama setahun. Datang Islam mengurangkan bebanan ataupun kezaliman ke atas wanita, iaitu bagi 1/3. Setahun 1/3 berapa? 4 bulan. Kalau sebulan 1/3 berapa? 10 hari. 4 bulan ni 1/3 daripada setahun yang dilakukan oleh orang jahiliah, dan 10 hari 1/3 daripada sebulan. Kenapa 1/3? Sebab 1/3 tu sederhana, tak banyak dan tak sikit. Sebab tu bila sahabat kata nak bagi harta dia rasa dia nak matikan, dia tanya Nabi, boleh tak aku bagi harta aku semua sekali? Nabi kata tak boleh. Boleh tak aku bagi 2/3? Tak boleh. Boleh tak aku bagi separuh? Tak boleh. Dia kata, boleh tak aku bagi 1/3? Nabi kata, boleh. Tapi 1/3 pun banyak. Maka ini dia kira 1/3 tengah-tengah lah. Tak sikit sangat dan tak sampai setahun macam orang jahiliah. Okey. Tapi hikmah yang paling besar apa dia? 4 bulan 10 hari. Hikmah yang paling besar, iaitu ta'abbud. Semata-mata beribadat pada Allah. Kalau orang tanya kenapa Allah hakkan 4 bulan 10 hari? Sebab Allah, dia Tuhan. Dia berhak nak buat apa-apa, dan kita sebagai hamba hanya wajib sami'na wa ata'na. Kenapa perempuan ni biasa susah ni? Kan? Susah ni nak duduk dalam rumah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Boleh kata kalau ada 1000 yang kematian suami, mungkin 4-5 orang je yang boleh tahan ni. Betul? Betul tak? Kenapa? Adakah Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan manusia? Tak. Kalau tak, kenapa ramai yang langgar je? Kadang-kadang tak sampai sebulan je. Kadang-kadang tak sampai sebulan. 10 hari je tengok jumpa kat Maidin. Sebabnya wanita-wanita sekarang daripada awal lagi tak ikut perintah Allah. Kalau ikut perintah Allah daripada awal apa dia? Allah kata waqarna fi buyutikunna.
hendaklah wanita banyak duduk di rumah. Betul? Kalau wanita ikut perintah Allah daripada awal lagi, banyak duduk kat rumah. Banyak duduk kat rumah, baca Quran, buat kebaikan kan? Ha? Kemudian, Nabi juga kata, salat wanita terbaik apa dah? Itu nak banding masjid dengan rumah, lebih baik rumah daripada masjid. Apatah lagi, rumah dengan medan. Rumah dengan ofis. Jadi kalau wanita Islam ni daripada awal lagi ikut perintah Allah, biasa duduk kat rumah, tiba-tiba Allah kata jangan keluar 4 bulan 10 hari. Susah ke senang? Ha? Oh, kacang je. Aku dah biasa 14 tahun dalam rumah. Betul? Tapi yang jadi susah sebab apa? Daripada kecil lagi keluar-keluarkan. Kadang-kadang 3 hari tak balik. Tiba-tiba 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Dan di sini Allah nak menguji iman khususnya wanita ni. Betul tak kamu beriman kepada Allah? Betul tak kamu solat 5 waktu kerana Allah? Betul tak kamu pergi umrah, kamu pergi haji kan? Betul tak kamu puasa bulan Ramadan kerana Allah? Tengok-tengok yang ni langkah. Boleh? Kalau perempuan tu dah tua, anak-anak ambil dia sebab kesian dia seorang kan, tak? Boleh ke anak-anak ambil dia pergi untuk dengan dia? Allah sebut ni isteri yang kematian suami. Allah tak sebut isteri itu tua ke muda. Kita kata kesian. Yang Allah buat ni, Allah tak tahu ke ada isteri yang tua? Allah tak tahu. Cuma dalam Islam, bila darurat, boleh. Katalah isteri itu tak boleh duduk kat rumah kan? Tengok bilik, tengok pakaian suami, menangis je tak boleh tidur. Bawa keluarlah, tak ada masalah. Bawa pergi rumah anak. Tapi selagi mana tak ada masalah, kena duduk dalam rumah. Kan? Okey, bila bermula tu tempoh 4 bulan 10 hari? Lepas je suami mati, bermulalah 4 bulan 10 hari. Okey, katalah suami dia musafir, tapi tak ada berita. Lepas bulan, baru dapat berita, suami dia meninggal, ada surat kematian. Bila tarikh iddah bermula? Tak. Masa mula suami dia mati. Walaupun dia dapat berita sebulan lepas tu. Maknanya tinggal berapa lama lagi? 3 bulan 10 hari. Katalah dia dapat berita suami dia meninggal setelah 4 bulan dah. Ada 10 hari lagi. Berapa iddah dia? 10 hari lah. Ada kadang-kadang suami hilang kan? Lepas tahun, baru dapat berita suami dia meninggal. Setahun yang lepas. Berapa lagi iddah dia? Tak ada. Jangan start daripada baru. Boleh? Ya, mesti tahu. Mesti ada tarikh mati. Tapi tarikh mati itu setelah matilah. Okey. Faiza. Maka, kalau tak jumpa, itu confirm matilah. Ha? Apa dia? Hantar pergi kubur? Tak boleh. Isteri boleh tak iringi jenazah suami ke kubur? Tak boleh lah. Mula daripada suami meninggal, tak boleh keluar. Kecuali ada keperluan. Pergi ke kubur bukan satu keperluan. Keperluan ni apa maksud dia? Kalau siang hari ada keperluan, contoh dia perlu bekerja. Kalau tak bekerja, tak boleh makan. Kalau dia sakit, perlu ke jumpa doktor. Dan malam, tak boleh keluar. Dia kena tidur kat rumah. Kecuali bila darurah. Ada ular ke, rumah terbakar ke kan. Ada perompak, dia boleh keluar. Perompak kata keluar, tak boleh. Suami saya baru meninggal. Tak boleh. Tak boleh. Tengok cara kita berfikirkan. Dia nak pergi ziarah, nak pergi iringi jenazah suami. Sunat pun tak, wajib pun tak. Yang dia duduk kat rumah, wajib. Tengok dia bertukar dah. Antara yang wajib dengan yang ikut kehendak dia. Sama juga dia nak solat jenazah kan? Solat jenazah tu hukum dia sunat. Duduk kat rumah hukumnya. Kenapa nak buat yang sunat sampai melanggar yang wajib? Ini jenis macam ni lah. Orang nak cium Hajarul Aswad kan? Dia tolak orang, dia tumbuk orang sebab nak cium Hajarul Aswad yang sunat tu. Okey, maka apabila balagna, mereka
sampai ajal. Ajal apa dia? Tempoh edah. Mana habislah. Tempoh edah. Dah habis 4 bulan 10 hari. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Ini semua yang kematian suami 4 bulan 10 hari edah, kecuali yang mengandung. Kalau dia mengandung, suami dia meninggal, berapa lama edah dia? Sampai dia bersalin. Katalah dia mengandung 9 bulan kan? 9 bulan tu suami dia pun meninggal. Lepas suami dia meninggal, besok dia bersalin. Bila dia boleh kahwin? Baru. Setengah jam lepas salin boleh kahwin. Pergi ke hospital, tunggu tempat wad bersalin. Cuma yang tak boleh bersamalah, tapi akad nikah boleh. Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa ulatul ahmal ajaluhunna hatta yada'na. Mereka yang mengandung, ajal mereka, tempoh iddah ialah sehingga mereka bersalin. Tapi kalau suami dia meninggal, masa dia mengandung sebulan, berapa lama iddah? Jadi mana nak suami meninggal masa awal mengandung ataupun akhir mengandung? Siapa suami hilang? Tak termasuk. Dia mati ni kena ada bukti bahawa suami betul-betul mati, baru berlaku tempoh iddah ni. Kalau hilang, tak mesti mati. Dia boleh keluar lah. Boleh keluar bila perlu. Boleh? Kita dah belajar sebelum ni. Perempuan ni biasa dia berapa lama boleh tahan? 4 bulan. Lepas 4 bulan dia boleh mengadu. Okey. Bila dah habis tempoh iddah, fala junah, maka tidak ada dosa alaikum ke atas kamu fima fa'alna. Kamu ni siapa? Tak. Wali. Tengok tidak ada dosa ke atas kamu bila tempoh iddah isteri itu dah habis. Kenapa pula wali berdosa? Fima fa'alna, pada apa yang mereka lakukan. Fi anfusihim, pada diri mereka. Makna mereka nak keluar rumah, nak pakai cantik, nak make up sikit ke, maka wali tak berdosa. Apa maksud dia? Maknanya adalah tempoh iddah, kalau dia keluar rumah, wali tak tegur, wali berdosa. Sebab apa? Benda munkar depan mata dia tak tegur. Ini yang Allah kata macam Bani Israel kan. Tengok kemungkaran tak tegur, maka Allah akan melaknat siapa yang melihat kemungkaran tapi tak tegur. Ni wali. Sebab tu Allah kata, bila dah habis tempoh iddah, wali tak berdosa. Makna dalam tempoh iddah, wali berdosa. Kalau perempuan tu berhias pakai wangian keluar. Boleh? Wallahu, pada diri mereka dengan cara yang baik. Dengan cara makruf. Maksudnya apa? Kalau dah habis tempoh iddah, tapi perempuan tu keluar pergi jumpa jantan, wali tetap berdosa. Bila wali tak berdosa tadi? Bila perempuan tu buat yang makruf. Kalau buat dosa, wali tetap berdosa kalau tak tegur. Itulah Islam. Wallahu, dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan, khabirun, maha mengetahui. Allah tahu kamu berhias ke tak, pakai wangian ke tak, keluar ke tak, kan? Kalau perempuan dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari, dia boleh tak keluar jemur baju? Boleh, tak ada masalah. Nak pergi bagi makan ayam,
dalam reban ayam kat belakang rumah. Boleh, boleh. Kawasan rumah tak ada masalah. Tapi jangan pergi duduk kat reban ayam tu sampai tak balik-balik rumah. Okey. Boleh ya? Ada satu kisah yang berlaku zaman Nabi. Nama dia seorang wanita Subai'ah. Subai'ah Al-Aslamiyah. Dia ni muda lagi. Suami dia mati dalam peperangan Uhud. Suami dia mati dalam peperangan Uhud. Dan masa itu dia mengandung. Lepas suami dia meninggal, lebih kurang sebulan setengah, dia pun bersalin. Okey? Lepas dia bersalin, habis tak berapa lama dia pakai cantik. Dan ada dua orang nak masuk meminang dia. Dia zaman Nabi, kalau janda tu sahabat berebut. Kan? Tapi sekarang, kalau nak kahwin dia, dia rebut apa? Janda ke anak dara? Berbeza. Okey. Lepas habis dia bersalin, dia pakai cantik. Ada dua orang sahabat nak meminang dia. Seorang Abu As-Sanabil, tua. Seorang lagi pemuda. Jadi Subai'ah ni, dia tak nak yang tua ni. Dia nak yang muda. Jadi Abu As-Sanabil yang tua, dia kata apa? Kamu tak boleh berhias, tak boleh pakai cantik, kecuali setelah 4 bulan, 10 hari. Sekarang belum sampai 4 bulan, 10 hari. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab Subai'ah tolak dia tak nak. Dan keluarga Subai'ah ni keluar. Pergi mana tak tahu. Jadi dia nak tunggu keluarga Subai'ah balik, paksa Subai'ah kahwin dengan dia. Maka dia buat alasan apa? Kamu tak boleh kahwin lagi sekarang. Belum cukup tempoh yang dah. Jadi Subai'ah bila dengar tu terkejutlah sebab dia nak kahwin dia ni. Dia pun jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, aku pakai cantik untuk kahwin. Tapi Abu Sanabi kata tak boleh. Kena tunggu 4 bulan 10 hari. Nabi jawab apa? Halal bagi kamu kahwin sekarang. Sebab edah kamu ialah kamu bersalin. Dah habis edah kamu. Tak perlu 4 bulan 10 hari. Boleh faham? Okey. Okey, kita baca sikit dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke 27 Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 82. Ini juga antara dosa yang dianggap biasa, khususnya kepada penjual dan pembeli, iaitu bai'u an-najshi. Bai'u an-najshi. Bai'u an-najshi iaitu menaikkan tawaran harga barang. Bukan bermaksud untuk membelinya, tapi untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. Boleh faham? A nak jual barang, dia pun berpakat dengan B dengan C. Bila dia kata 200, B kata apa? Saya nak 300. Padahal dia bukan nak beli pun. C pula kata apa? Saya nak 200.5. Padahal dia tak nak beli pun. Supaya apa? Supaya orang rasa ini barang baik ni. Semua pakat nak harga mahal. Maka hukumnya haram. Tiga-tiga tu berdosa. Biasa macam tu kan? Ada kan? Kat lelong. Nabi bersabda, la tanajashu. Janganlah kalian menawar lebih daripada penawaran barang untuk tujuan menipu. Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu bentuk penipuan. Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khadi'atu finnar. Maksud dia, tipu daya ataupun makar dan penipuan tempatnya ialah di neraka. Banyak kita saksikan para pemandu suatu acara pelelongan
ataupun para penjaga dalam pameran kereta ataupun barang-barang lainnya memakan harta haram disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Ini biasa kat kereta Yuska lah, tapi di Malaysia tak ada kot. Di negara Arab ada. Saya biasa ni, bila kita nak beli kereta je adalah, oh saya nak 10,000. Yang tu kawan kata, saya nak 11,000. Jadi akhir kita tertipu. Kita rasa apa? Ini barang baik ni. Sebab semua berlomba nak harga mahal. Padahal semuanya adalah tipu. Di antaranya, mereka acap kali melakukan bai'u an-najshi, iaitu memperdayakan pembeli. Ataupun bila mereka dalam posisi selaku pembeli, mereka menipu para penjual. Dan ada juga pembeli tipu penjual. Macam mana? Kawan tu nak jual harga RM50. Pembeli ni, kita kata, saya dah beli banyak kali, RM20 je, padahal dia tak pernah beli pun. Itu sama. Biasa buat kan? Berbeza jika mereka selaku penjual barang ataupun menjual barang orang lain. Okey, habis. Kita tengok. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya Ustaz. Ya. Islam menetapkan bagaimana Ustaz untuk perempuan ni berhias kalau dia keluar rumah. Adakah ikut status dia ke, dia sudah kahwin, belum kahwin, atau tahap-tahapnya macam mana yang boleh berhias? Berhicu ke, pakai berkat saja ke? Macam mana Ustaz? Boleh komen secara umum Ustaz? Okey, dia wanita ni, Contohnya kan? wanita boleh berhias dengan apa saja bentuk perhiasan yang halal untuk suami. Nak pakai gincu 3 warna ke? Nak make up 10 warna ke? Pakailah. Tapi untuk suami. Adapun untuk orang lain, haram. Haram. Walaupun satu warna, walaupun nipis. Sebab apa? Sebab dia bukan untuk orang, dia untuk suami dia. Sama juga pakai wangian. Wangian boleh sekadar untuk hilang bau. Tapi kalau untuk keluarkan wangian sampai menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Garis panduannya secara umum, apa saja bentuk perhiasan yang boleh menarik perhatian dan boleh menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Kadang-kadang baju je, baju warna-warni kan, full color kan, orang tengok semua langgar tiang, hukumnya haram. Sama je. Dia bentuk apa tu? Apa-apa yang menarik perhatian. Loceng tu, bila kita dengar, kita tengok tak? Kalau kucing kita tak tengok, kalau orang mesti tengok. Okey. Tapi mungkin ada status dia tak Ustaz? Ya? Dia belum berkahwin kan? Mungkin status dia, kalau dia belum kahwin, mungkin dia dah sedia untuk berkahwin, mungkin dia nak cari pasangan kan? Jadi dia kalau berhias sikit, mungkin jadi ada orang yang tertarik. Lain kepada yang janda kan, mungkin dia dah tak perlu suami, jadi pada dia tak make up pun tak ada masalah kan? Jadi dia nak tarik orang supaya tertarik dengan dia dengan apa ni? Dengan rupa dia ke, ataupun sepatutnya dia tunjukkan rupanya yang asli. Kan Nabi dah cakap wanita dikahwin sebab apa? Pertama, sebab kecantikan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, harta. Yang keempat, maka Nabi kata apa? Pilihlah orang yang beragama. Kalau dia orang beriman, tunjuk akhlak yang baik. Cukup. Kalau dia tunjuk muka yang cantik, make up pula, dia tak beriman. Kenapa nak pick up orang dengan rupa paras? Pick uplah orang dengan akhlak yang mulia. Wallahu alam. Wa anta fajazakallah khair. Kalau suami meninggal di hospital dan isteri nak tengok buat kali terakhir masa solat jenazah di masjid boleh ke, atau memang dah tak boleh keluar rumah dah boleh? Kalau suami meninggal di hospital, kemudian dia nak Tengok kali terakhir. Terakhir last contact. dia sebenar masa suami dia tak nak tengok kali terakhir. Bila mati baru nak tengok kali terakhir. Dia sebenarnya bila dah mati, sebaik-baiknya jangan. Tak payah pergi hospital, tak payah pergi masjid. Sebab itulah masa suami hidup, sihat, berkhidmatlah. Tengoklah muka suami puas-puas. Tengok je. Suami kata apa?
Kenapa tengok? Yelah takut abang mati mengejut. Saya Ustaz, bagaimana dengan membeli rumah lelong kerana perlu melalui proses lelongan harga? Tak, dia lelong bukan mestinya haram. Yang haram ni bila lelong dengan menaikkan harga untuk tujuan menipu. Berpakat. Kalau lelong tu harga standard, harga pasaran, tak salah lah. Soalan, bolehkah orang yang baru meninggal hadir dalam mimpi ahli keluarga atau orang yang dikenalinya dengan memberi gambaran mereka dalam keadaan yang baik di alam barzakh, atau adakah ini mana syaitan akibat kerinduan ahli keluarga terhadap arwah? Dia bila bermimpi lah. Dia bermimpi suami dia ke, anak dia ke, bapa dia ke dalam keadaan baik kan. Kadang-kadang tengok dia mimpi tu pakaian putih, semua putih kan. Dalam kepala dia apa dah? Suami aku dalam syurga kan. Tak, itu tak boleh jadikan, semua tu tak boleh jadikan bukti. Bahkan Nabi cakap apa? Kaedah bila bermimpi. Bila mimpi benda yang baik, Nabi kata apa? Puji Allah. Puji Allah dan tak payah cerita pada orang. Cerita pada orang kalau benda baik lah. Tapi tak mestinya betul. Contohlah, kita mimpi nak pergi umrah. Baik tak? Baik. Bersangka baik dan boleh cerita pada orang. Semoga ia menjadi kenyataan. Tapi kalau kita mimpi benda yang tak baik, Nabi cakap apa? Ludah ke kiri 3 kali dan jangan cerita pada orang. Kenapa? Nabi begitu sebab, iaitu apa yang kamu mimpi tak baik itu sedikit pun tidak boleh memudaratkan kamu. Yang mimpi baik, cerita pada orang. Mimpi tak baik, jangan cerita, tapi kita terbalik. Yang biasa kan orang cerita pada kita pada mimpi apa? Mimpi tak baik. Semalam saya mimpi jumpa harimau. 2 hari lepas, ular. Itu tak baik cerita. Bila kita cerita, lagi menakutkan. Jadi kalau kita mimpi dalam tidur, mimpi jumpa mak bapak kita pakai yang putih ke, jangan percaya. Itu tak boleh dijadikan sebagai sumber ataupun petanda yang mati itu adalah ahli syurga. Kita cukup berdoa semoga Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya mengenai tempoh penyusuan anak, iaitu 2 tahun penuh seperti yang ini. Tapi bila saya untuk surah Al-Ahqaf ayat 15, Ya. iaitu sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Ya. Bermaksud benar Ustaz? Okey, maksud ayat surah Al-Ahqaf. Ulama mengatakan campur tempoh mengandung dengan tempoh menyusu semua 30 bulan. Okey? Maknanya kalau dalam ayat yang kita belajar tempoh menyusu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Maknanya dalam 30 bulan tu tolak 24 bulan tinggal berapa? Maka ulama mengatakan tempoh yang paling singkat mengandung 6 bulan. Dalilnya ayat itu. Boleh tak menyusu kurang pada 2 bulan? Boleh. Ikut apa yang kita belajar. Tapi dengan syarat persetujuan daripada kedua belah pihak dan bermesyuarat. Wallahu a'lam. Ni soalan dia. Penyusuan 2 tahun tu mengikut kiraan hijrah. Ya, hijrah. Semua angka yang disebut dalam Quran semua ikut tahun hijrah. Tempoh edah ke, tempoh menyusu ke, semua ikut tahun hijrah. Bermakna Ustaz, 2 tahun penuh tu kalau kita campur dengan susu formula, dikira 2 tahun penuh ke memang Ustaz? Susu formula? Susu lembu lah. Tak. Yang menyusu 2 tahun ni susu ibu je. Yang susu lembu 5 tahun tak apa. Tak ada. Mana boleh apa ni? Kalau campur. Dia nak campur, maksudnya susu ibu, lepas tu dia macam susu lembu lah. Tak. Yang Allah suruh menyusu 2 tahun ni susu ibu sahaja, tanpa dicampur. Tanpa dicampur. Wa anti. Tak kira. Jangan pula susu ibu 6 bulan,
Lepas tu susu lembu 6 bulan, susu kambing pula 6 bulan. Tak. Boleh ke bantu keluar rumah untuk khidmat ibu yang sakit? Dia ada setengah ulama kalau nak pergi ziarah ibu yang sakit, ini suami meninggal lah. Suami meninggal. Ada ulama mengatakan boleh sebab dia termasuk dalam birru al-walidaini. Berbuat baik kepada mak bapak dan hukumnya wajib. Tapi malam balik tidur rumah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, so bila seorang perempuan yang sudah menikah, lepas tu dia keluar rumah tak berhias, tetapi dengan senyum sahaja lelaki terpikat, lepas tu dengan dia bercakap sahaja lelaki pun terpikat, dengan pakaian pun sahaja lelaki pun terpikat. So macam mana tu Ustaz? Jangan bercakap dengan lelaki tu. Tak, jangan cakap dengan, kenapa nak bercakap dengan lelaki? Cakap dengan perempuan je lah. Dia kalau, okey, dia tak berhias. Dan kadang-kadang terpaksa bercakap dengan lelaki kan. Kadang-kadang dia beli barang kan. Kadang-kadang tak dapat elakkan. Jadi orang juga terpikat pada dia. Dan puncanya bukan daripada dia. Tak apa, dia tak berdosa. Yang berdosa tu lelaki itulah. Sebaik-baik dia elakkan. Sebab itulah yang terbaik pakaian wanita pada. Tutup semua. Bila tutup semua tak ada siapa terpikat. Percayalah. Lelaki pun tak apa nak tengok lah. Lepas tu Ustaz, Ya. kalau perempuan berhias terbetik dekat hati dia untuk lelaki lain, itu berdosa. Bagaimana dengan lelaki yang berhias terbetik dekat hati dia untuk perempuan lain, tetapi lelaki itu terhadap isteri? Sebenarnya dia tak timbul isu lelaki berhias sebab dia diharam perempuan berhias. Kenapa? Sebab bila perempuan berhias akan menjadi tarikan kepada lelaki. Tapi kalau lelaki berhias, dia tak akan jadi tarikan pada wanita. Lelaki berhiaslah macam mana, patut naik basikal, tak ada siapa wanita tertarik. Tapi kalau pakaian biasa je, dan tak ada wangian pun, naik BM, wanita tertarik. Jadi wanita biasa tengok pada apa? Bukan perhiasan lelaki, tapi tengok poket kan, telefon. Tapi lelaki kepada wanita, dia tak tengok pada harta sangat. Tengok rupa parah dulu, tarikan tu. Jadi kalau betul ada lelaki berhias sehingga menarik perhatian wanita, hukumnya sama, berdosa. Wallahu a'lam. Salahkah seorang isteri dalam keadaan gantung tak bertali sudah berapa tahun, suami enggan menceraikannya, Sama-sama. dia ingin keluar lah, maknanya perlu tak dia minta izin suami tu lagi? Isteri tak diceraikan, Belum. tapi suami pun tak balik rumah. Macam tergantung lah. Nak kata janda pun tak, nak kata isteri pun tak kan. Jadi soalannya, boleh tak isteri keluar rumah? Dia, isteri bila suami masih ada, dia tetap kena minta izin. Tapi katalah benda yang mudarat kan, katalah dia sakit kena pergi hospital, itu tak perlu minta izin. Tapi kalau benda yang tak perlu, dia kena minta izin. Walaupun suami tu macam jadikan dia sebagai tergantung kan, dia kena minta izin. Kalau suami dah tak peduli, okey, maknanya suami tak kisahlah. Maknanya suami tak kisah dan suami izinkan. Tapi kalau dah lama sangat, sebaik-baiknya pergi ke mahkamah. Supaya pihak mahkamah pisahkan. Supaya dia bebas dan dia tahu tak buat dosa. Dan suami pun tak berdosa. Ustaz, bagaimana pula yang meninggal di rumah tapi urusan mandi dan kafan di masjid? AJK masjid memang maklumkan isteri hanya ikut urus jenazah tapi tak boleh ikut ke kubur. Sama je. Dia bukan urusan isteri untuk menguruskan jenazah suami. Itu bukan kerja isteri. Itu kerja orang lelaki kan. Jadi kalau meninggal di rumah kemudian bawa ke masjid untuk mandi kafan, sebaik-baik isteri tak payah ikutlah. Ikut untuk apa sebenarnya? Yang suami perlukan apa dia sebenar? Suami perlukan doa daripada isteri. So isteri tak nak, suami yang meninggal tu tak nak tengok suami, tak nak tengok isteri. Yang dia nak sangat orang mati ialah doa je. Kalau isteri duduk ke rumah dengar,
Kalau isteri duduk kat rumah taat pada perintah Allah, oh suami lagi beruntung. Dan doa pula dalam keadaan dia mentaati perintah Allah di rumah, doanya insya-Allah lagi dimakbulkan. Daripada dia langgar perintah Allah kemudian berdoa, mungkin doanya tidak dimakbulkan. Wallahu alam. Wassalam. Mengandung anak luar nikah, berapa bulan boleh binkan ayahnya? Berapa bulan? Dia kalau lepas pada 6 bulan, saya tak ingat kaedah tu. Nanti saya jawab malam besok. Saya tak ingat kaedah tu. Dia ada kaedah dia. Kalau sekian-sekian, boleh binkan suami tu. Kalau kurang pada bulan sekian-sekian, tak boleh binkan suami. Kena binkan Abdullah. Wallahu a'lam. Nanti saya cek balik jawapan. Kalau ibu tak cukup susu, macam mana Ustaz nak susukan anak sehingga 2 tahun? Dia tak cukup, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu bukan di luar kemampuan kita lah. Macam orang solat tak boleh berdiri, duduklah. Kan? So bermakna kita boleh ambil ibu susuan. Ha? Macam isteri dia tak ni. Boleh. Macam ni. Dia Islam senang je. Islam tak akan membebankan apa yang kita tak mampu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kepada kita benda yang mudah dan Allah tidak nak benda yang susah. Bagaimana dengan isteri yang tak mampu full breastfeeding sehingga 2 tahun tetapi tidak boleh sulamkan dengan susu formula kerana dilarang suami? Macam mana? Dia punya susu tak cukup kot. Sama. Kalau susu tak cukup tak ada masalah. Yang jadi masalah bila susu cukup tapi sengaja tak nak. Tapi Ustaz, kalau suami tu tak bagi juga campur susu formula dia sebab tak nak anak dia digunakan macam lembu. Tak, sekarang susu isteri dia tak cukup. Kalau suami ada susu bolehlah. Jadi suami dia, isteri dia tak cukup, memang kena top up lah. Wallahu a'lam. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه